Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Siti Bazura binti Zainuddin, penolong kanan pentadbiran, Puan Bibi Ramadiah binti Said Rastan, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Alina binti Ishak, penolong kanan ko-kurikulum, Puan Saadah binti Abdul Rahim, penolong kanan petang, barisan ketua bidang, guru-guru serta anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita lafazkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya kita dapat menjayakan satu lagi majlis pelancaran bulan kemanusiaan dan bulan kemerdekaan tahun 2021, tetapi dalam norma baharu menerusi aplikasi secara talian. Demi menjaga kesejahteraan semua dan mematuhi SOP yang menjadi seruan kerajaan sekarang, inisiatif kerjasama antara Jawatan Kuasa Bidang Kemanusiaan dengan Pusat Sumber Sekolah dan Unit ko-kurikulum sekolah telah dilaksanakan bagi usaha merealisasikan majlis pelancaran bulan kemanusiaan dan bulan kemerdekaan tahun 2021 secara maya pada kali ini. Tahniah dan cikgu saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya kepada semua guru bidang kemanusiaan. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, bulan kemanusiaan dan bulan kemerdekaan merupakan aktiviti tahunan yang diadakan setiap tahun. Anjuran bidang kemanusiaan di bawah unit kurikulum SMK Dasar Serdang, dan tema yang dipilih pada tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Bertepatan dengan keadaan semasa negara yang berdepan dengan pandemik COVID-19. Diakui bahawa bukan hanya negara kita sahaja yang berdepan dengan masalah ini, malahan seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Jadi sikap prihatin amat diperlukan daripada kita semua bagi memastikan kelangsungan hidup dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, kita dapat menjalani hidup dalam norma baru. Amalan mengambil berat dan bantu-membantu antara kita adalah sikap yang mulia yang sepatutnya terus kita kekalkan sampai bila-bila. Konsep prihatin ini boleh dijadikan panduan. Maka dalam dunia pendidikan dan proses menuntut ilmu, sesuatu yang baharu perlu kita terapkan sekarang. Sekiranya ia diamalkan dalam norma baru, kita menjaga SOP, maka kecemerlangan dalam bidang pendidikan kita dapat tingkatkan dari semasa ke semasa. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Semangat Malaysia Prihatin perlu disemarakkan dalam segenap kehidupan rakyat di Malaysia, terutamanya di peringkat sekolah kita SMK Dasar Serdang, demi mewujudkan perpaduan dan keharmonian kaum serta menyuburkan patriotisme terhadap semua warga SMK Dasar Serdang. Ia perlu disematkan dalam ingatan untuk rakyat negara ini, mengukuhkan kembali asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Setahun sebelum kemerdekaan, Tun Abdul Razak melalui Penyata Razak 1956 menyatakan, tujuan dasar pelajaran hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negara ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta
melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Namun, alhamdulillah, sekarang ini kita dapati Malaysia sudah pun menyatukan pelbagai kaum dengan penggunaan bahasa kebangsaan yang telah dikehendaki oleh Tun Abdul Razak dahulu. Antara cabaran terbesar dari nikmat kemerdekaan ialah menjadikan seluruh rakyat Malaysia belajar di bawah satu bumbung pendidikan yang sama dengan satu kurikulum dan satu bahasa pengantar sahaja, iaitu bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa percakapan perhubungan di antara murid-murid di seluruh Malaysia dalam pelbagai kaum. 64 tahun sudah berlalu, kemerdekaan yang kita kecapi sepatutnya menjadikan kita lebih matang untuk memikirkan apakah bentuk dan acuan pendidikan yang sesuai untuk generasi yang akan datang, agar kita tidak terpisah lagi dalam kerangka politik, kepartian dan juga perkauman yang boleh memporak-perandakan bangsa di Malaysia. Kunci kejayaan Malaysia pada masa depan bergantung kepada perpaduan yang erat antara semua kaum dan sifat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Perpaduan juga boleh menjadi bom jangka jika tidak ditangani dengan betul. Kemerdekaan sewajarnya mendidik kita menjadi bangsa yang menjunjung perlembagaan dan berdiri teguh dengan prinsip rukun negara. Kes mengibarkan jalur gemilang terbalik, contohnya tidak menghormati lagu negaraku, mempersoalkan tulisan Jawi, adalah satu bentuk generasi yang tidak menghargai semangat patriotisme. Pendidikan patriotisme wajib dihidupkan semula di peringkat sekolah bagi membendung gejala perpecahan dan rasisme. Anak-anak sejak di bangku sekolah perlu diajar erti menghargai lagu negaraku, menghormati prinsip rukun negara dan menyanjung keluhuran perlembagaan serta mengelak dari isu-isu sensitif seperti kontrak sosial, bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi, kedaulatan raja-raja, langsung tidak wajar dipersoalkan oleh semua rakyat di Malaysia. Hal ini semuanya dapat direalisasikan jika kita mempunyai kesungguhan untuk mewujudkan satu aliran pendidikan yang menaungi kepentingan semua kaum, di mana semua murid dari pelbagai bangsa dapat bersatu hati menerima ilmu di bawah satu bumbung sistem persekolahan semenjak di usia tadika lagi. Kemerdekaan bukanlah bermaksud kebebasan mutlak sehingga semua hilang jati diri, tetapi ia adalah kemerdekaan jiwa dan minda dari segala bentuk penjajahan fizikal dan juga pemikiran. Pendidikanlah wadah membina kemerdekaan hakiki. Tanpa pendidikan akan hilang jati diri dan rapuh semangat toleransi serta saling hormat menghormati setiap generasi. Anak-anak yang merdeka adalah cerminan masa depan negara. Penerapan unsur kreativiti bagi menjana inovasi dalam pendidikan turut menjadi fokus Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bermatlamat untuk melahirkan tenaga kerja yang kreatif dan juga inovatif. Usaha ini jelas menunjukkan pendidikan sebagai tunjang utama untuk menyuburkan dan mempertingkatkan kreativiti dalam kalangan murid yang merupakan
sumber utama modal insan negara pada masa hadapan. Sebagai wadah utama yang melahirkan modal insan, pendidikan amat menitik beratkan aspek kreativiti yang menjana inovasi dalam usaha menyediakan lebih ramai sumber tenaga kerja yang kreatif yang mampu menjadi modal insan kelas pertama serta berdaya saing dan maju pada masa hadapan. Daya saing ini dilihat kepada hasil janaan idea yang kreatif dan inovatif serta berkualiti yang membolehkan individu menyumbang kepada negara dalam segenap aspek kemajuan yang kita kejar seperti bidang ekonomi, sosial, kejuruteraan, pendidikan dan juga lain-lain. Kesimpulannya, yang paling penting kepada kita sebagai rakyat di negara Malaysia ialah kefahaman terhadap hubungan maklumat, ilmu dan kebijaksanaan dalam menempuh kehidupan yang berterusan akan membantu mereka menghadapi cabaran dalam setiap revolusi yang mendebani generasi pada masa hadapan. Selain itu, sikap prihatin dalam membantu rakan-rakan yang kurang menguasai sesuatu ilmu juga akan dapat meningkatkan penguasaan ilmu bagi kedua-dua pihak. Akhir sekali di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah kepada semua AJK pelancaran Bulan Kemanusiaan dan Bulan Kemerdekaan tahun 2021 kerana telah berjaya melaksanakan majlis pada hari ini secara maya. Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Bulan Kemanusiaan dan Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2021. Semoga usaha kita semua diberkati Allah dan memperolehi pertolongan daripadanya serta dilindungi daripada wabak pandemik COVID-19. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.